له من سلالة من ماء مهين وجعل النكاح من أسباب عمارة الدنيا والدين ووصلة لأشتات المتباعدين وهدى ورحمة للمؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita Idahul Bab li Muridin Nikah bis Shawab, karangan Bahjatuddin Islam Al-Alim Al-Allamatu Al-Syekh Daud Ibnu Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih lagi di bawah tajuk rukun yang kedua, iaitu dua orang saksi. Di antara perkara yang berkaitan tentang dua orang saksi ini hendaklah dipastikan, kata Tuan Syekh, dan lagi disyaratkan pula ada keduanya, disyaratkan bagi dua-dua orang saksi nikah ini jangan ada pencarian yang keji, yang tiada patut dengan keduanya. Kerja ni lah kerja yang bermaruah gitu. Sekiranya dua orang saksi ni kerja tempat-tempat yang boleh menggugatkan kedudukan dia menjadi saksi nikah, maka tak layak dia jadi saksi. Walaupun dia kerja guard kan, tapi kerja tempat kelab malam, katakan, jaga situ, tak sesuai. Ataupun rela-rela jaga kawasan kuil Hindu, kuil ataupun tempel-tempel ni, tak sesuai bagi dia. Tak sesuai bagi dia. Memang dia cari benda yang halal, kerja dia halal, jaga keselamatan, tetapi menjaga tempat yang tidak sesuai bagi dia menjadi dua orang saksi. Biar kerja tu kerja bila orang tengok, orang pun puas hati. Dia ni jadi saksi nikah saya, jadi dia pun puas hati, begitu. Tengok-tengok, Allah, dia kata kerja pun yang menyebabkan orang ni pun tidak berapa selesa. Sah ke nikahku, tak sah ke, jadi begitu. Oleh sebab itu, kerja yang bermaruah, kerja yang sesuai bagi dia, sesuai bagi dia, bagi orang yang nak jadi saksi, gitu. Kalau di negara Arab, dia ada kerja-kerja yang dianggap macam orang ni tidak dipandang mulia. Di antaranya kannas. Kannas ni orang yang tukang sapu. Tukang sapu mungkin sesuai di negara Arab, sebab kalau di Mesir ni tukang sapu ni bukan macam kita kerja majlis pembadaran, apa macam kerja kalau di Kuala Lumpur Alam Flora lah apa semua ni, dah dia kerja dia pun, penyapu dia pun diperbuat daripada pelepah tamar. Pakai jubah pun jubah kotor-kotor. Dia memang miskin nampaknya begitu. Ataupun disebut di negara Arab ni bawab. Kerja dia ialah jaga pintu bangunan-bangunan. Rumah dia pun di bawah sekali curuk begitu. Tapi kebanyakan yang jaga pintu ni disebut bawab, dia datang ke Pekan Qahirah, dia memang miskin. Dia tolong jaga dan kita terpaksa bayar kepada dia mengikut pintu gitu. Dia kerja lebih kurang 10 tahun, 20 tahun, dia balik kampung dia,
dia bina rumah, dia pula jadi kaya. Jadi senang pula kan. Ada orang kita Malaysia ni kahwin dengan orang Arab Mesir ni, kahwin bukan kahwin orang Arab yang biasa ni, susah nak kahwin. Tambah kalau kita orang Malaysia nak kahwin dengan orang Mesir ni biasa-biasa ni, payah, kecuali anak bawap ni, anak yang jaga pintu ni, dia boleh. Tapi bila mandi solek sama lawa dia, sebab dia orang Arab kan. Bawa Malaysia solek apa semua cantik. Dia tak nampak cantik dia sebab tak mandi kan. Sebab dia tak mandi, kuku pun hitam-hitam. Tapi kalau dipotong kuku, dia di make upkan dia, dia cantik. Anak bawap ni, anak penjaga pintu. Oleh sebab itu di negara Mesir, bawap-bawap ni tidak sesuai lah dia menjadi saksi, sebab orang Mesir pandang dia ialah macam low class lah begitu. Mengikut keadaan, mengikut keadaan negara. Oleh sebab itu pengarang kitab kita menyebut, iaitu yang boleh menjatuhkan muruah dia, yang boleh menjatuhkan muruah, ketepilah, tak apa sesuai dia jadi saksi. Yang tiada patut dengan keduanya, iaitu kedua orang saksi ni, maka yang demikian itu bersalahan dengan sebab bersalahan pangkat manusia. Tengok keadaan lah. Tapi kalau dia kahwin dengan anak-anak bawap juga, dia jadi saksi, okey. Tapi kalau dia jadi saksi bagi orang yang kedudukan dia mulia, kedudukan yang memang orang kaya-kaya, contohnya tempat tu tidak sesuai, dia jadi saksi mengikut keadaan. Ini dinamakan hukum uruf. Tidak sesuai bagi dia. Orang pun takkan dia jadi saksi, tak ada ke orang lain, begitu. Tapi kalau sama level dengan dia, sama tahap dengan dia, maka tidak menjadi salah. Itu disebut dalam kitab kita ni. Dan sah akad nikah itu dengan mereka yang hafaz pada ketika akad. Dia ketika akad tu dia hafal. Dia hafaz akad tu, dan juga dia hafal ijab dan qabul. Maksudnya dia hafal, terakadlah bagi orang yang menghafal ketika akad. Waktu di akad nikah tu dia hafal syarat-syaratnya, dan dia hafal ijab dan qabul tu dia faham. Contohnya kita jadi saksi, Jeffrey jadi saksi, dia beritahu kita ini ijab bahasa orang putih, ini qabul dan bahasa orang putih. Dia pun beri terjemahan, dia begini-begini, ini dia. Kita pun faham. Mula-mula fahamlah ijab yang qabul, kita hafal. Kita kata sah. Dah habis lebih kurang setengah jam, tanya macam mana bentuk ijab tadi, aku dah terlupa dah macam mana dah, dia kata. Ataupun qabul pun aku dah lupa dah, tapi tadi aku faham lah, gitu. Boleh dikirakan sah sebab dia faham. Begitu juga contohnya tiba-tiba kita ni ada geng-geng yang kahwin dengan anak Arab kan. Kahwin dengan anak Arab. Kita tahulah sikit-sikit, qabil tu nikah haha tu kita tahu kan. Kita pun jadi saksi bila disebut qabil tu nikah haha, aku terima nikahnya kan. Bil mahril musamma, dengan mahar yang sebut sekian-sekian. Faham tak? Dia pun faham. Dia ingat tu qabil tu nikah haha tu maknanya aku terima. Lepas akad nikah lebih kurang 1 jam, tengah sembang-sembang, apa dia ini ijab tadi dengan qabul, entah aku tahu qabil je, lain aku tak tahu. Adakah sah atau tidak sah? Pada ketika ijab dan qabul dia menghafal dan dia faham, maka hukumnya adalah sah. Hukumnya adalah sah. Hukum dia sah. Disambung lagi kita. Dan sah akad nikah itu dengan mereka yang hafaz pada ketika akad. Kemudian maka ia lupa. Lupa itu dia lupa. Lepas dia terlupa lah apa entah lepas. Tapi dia sebelum ni dia tahu, jika hampir masanya sekalipun, walaupun tak sampai 15 minit dah terlupa dah, tapi waktu ijab dan qabul memang dia hafal dan memang dia tahu, maka hukumnya tetap dikirakan sah mengikut hukum syarak. Dan demikian lagi dengan orang yang muhrim dengan haji, orang dalam keadaan ihram. Wali dalam keadaan ihram tak boleh akad nikah.
Tetapi saksi dalam keadaan ihram. Contohnya ada orang nak menikah, wali ketika itu tidak ihram. Tetapi dua orang saksi ni dia kata saya belum lagi tahlul. Diorang ni nak menikah juga. Dua orang saksi ni masih lagi dalam keadaan ihram, sama ada ihram umrah ataupun ihram haji, belum bertahlul lagi. Wali ketika itu sudah bertahlul, dia tidak ihram, dia boleh akad nikah. Tapi saksi ni belum lagi bertahlul. Adakah dia boleh menjadi saksi? Syekh menyebut. Dan demikian lagi dengan orang yang muhrim dengan haji atau umrah, sahlah dijadikan dua saksi. Dia sah. Tapi ulama kata terlebih baik carilah orang lain. Kalau lebih baik carilah orang yang dalam keadaan halal. Jangan ambil saksi yang dalam keadaan ihram kerana macam syubhat gitu. Sebab wali tidak boleh menjadi wali ketika dalam keadaan ihram. Tetapi saksi kalau dalam keadaan ihram belum lagi tahlul, sah dia menjadi saksi. Tetapi yang aula jangan dijadikan kedua ni, nampak. Tapi terlebih baik carilah yang lain. Kalimah aula ini macam mana datangnya kalimah aula? Kalimah aula ianya datang daripada pembahasan di kalangan para alim ulama sekiranya tidak terdapat dalil yang kuat sama ada daripada Quran ataupun hadis yang mutawatir yang menunjukkan haramnya dia ataupun makruhnya, tapi dia syibih-syibih seolah-olah macam tak boleh, seperti wali dalam keadaan ihram tak boleh akad nikah. Saksi ni macam mana? Sedangkan satu majlis akad nikah yang sama, maka dalil yang mengatakan tak boleh tak ada. Sama ada daripada Quran atau hadis Nabi SAW, tetapi atas jalan kias macam tak boleh. Oleh sebab itu ulama mengeluarkan istilah aula. Aula. Contohnya anak zina. Anak tak sah taraf ni boleh tak jadi tok imam? Syarat-syarat imam ada. Syarat dia ni bacaannya betul lah, alim lah apa semua, tapi keturunan dia kurang baik sikit. Sebab anak tak sah taraf. Nak kata makruh, tidak ada dalil yang kuat anak zina ni makruh jadi imam. Tetapi takut orang belakang berkata-kata. Tak ada orang baik sikit, orang kata. Orang kata dia baca bagus. Memang baca bagus, tapi keturunan tak tahu entah apa jenis keturunan. Jadi orang bercakap-cakap di belakang. Terdapat dalam sepotong hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengimamkan pada manusia, wan nasu karihun, sedangkan manusia ketika itu benci dia jadi imam, maka dia termasuk di antara dosa-dosa besar. Kategori dosa-dosa besar kategori 70 dosa besar, di antaranya menjadi imam sedangkan orang tak suka dia. Dia tak hegih nak jadi imam, orang pun tak suka dia. Jadi di antara dalil yang menunjukkan hadis tersebut sebagai dalil tapi umum, yang dimaksudkan benci itu apa dia? Jadi dalil yang menunjukkan menjuruskan pada anak zina tidak boleh jadi imam itu tidak ada dalil yang betul-betul nyata tak boleh. Sebab ada orang yang kata reda, alah itu mak bapak dia punya pasal, bukan dia. Tak ada kena-mengena dengan dia, bukan. Dia tidak berdosa, yang berdosa mak bapak dia. Apa kena-mengena dengan dia? Nampak ni? Ada orang yang reda, ada orang yang tak ada reda. Maka kerana terdapat ada orang reda, ada orang tak reda, ulama tidak berani nak menyatakan hukumnya haram, tidak berani nak mengatakan hukumnya makruh, tapi mengambil pendekatan yang terlebih aula. Yang terlebih aula ini adalah carilah orang yang sah di sudut tarafnya. Begitu. Ini kalimah aula di dalam fiqh mazhab kita Syafi'i. Begitu. Tetapi aulanya terlebih baik jangan dijadikan keduanya menjadi saksi kalau mereka itu dalam keadaan ihram dan tidak bertahlul lagi. Dan demikian lagi sah dijadikan dua saksi itu
dengan orang yang mastur adilnya. Orang yang mastur tersembunyi di sudut keadilannya. Tak tahu dia ni adil ke tak adil. Tak tahu, tak jelas. Mastur nama dia. Seperti wali mastur. Wali ni pun ada wali mastur. Wali tidak diketahui. Rupanya dia wali. Datang ke surau kita ni pakai selekeh je. Kan? Tapi muka ni nampak jernih. Pakaian dia selekeh. Kita tengok muka dia jernih. Tapi pakaian macam selekeh. Kan? Kita kata, keluar lah. Kita kata. Kita kata begitu. Pergi surau lain. Ini jangan buat kotor kat sini. Datang nak duduk sini nak minta sedekah. Kata. Rupanya dia wali mastur kan. Rupanya dia wali mastur. Kita tak tahu dia tu wali mastur. Kita takut. Wali ni hanya Allah saja yang tahu. Mengenal wali itu adalah paling payah. Berbeza mengenal Nabi SAW dan Rasul. Kerana dia ada mukjizat. Wali ni tak ada orang tahu. Melainkan Allah. Ataupun wali-wali yang Allah ilhamkan kepada dia, dia boleh mengenal mana wali. Macam di antara ketua-ketua wali ni, dia boleh tahu siapa wali yang Allah ilhamkan kepada dia. Allah berikan ilmu kepada dia. Ada rupa-rupa kita ni tak tahu. Kadang-kadang kita menganggap orang pakai serban, pakai jubah. Ini wali. Kita pun beria-ria lah. Salam dia cium. Rupanya dia bukan wali. Yang wali itu pakcik tu wali. Pakcik tu rupanya dia wali Allah kan. Wali ni wali mastur. Wali mastur. Saya ada cerita sebelum ni, cerita wali seorang ulama daripada India mengajar di Masjidil Haram. Dia wali Allah. Mengajar hadis Nabi SAW. Ketika mana ada seorang sahabat ni, dia dah jadi kaya raya dah sekarang dekat Saudi. Dia ada satu syarikat besar. Syarikat besar di Saudi sekarang ni. Syarikat percetakan. Hasil doa Tok Syekh ni. Dia datang ke Saudi. Kerja sini. Dia kerja di Saudi. Dia dengar mak dia datang ke Mekah. Tapi zaman tu mana ada handphone. Tak ada handphone. Mak dia datang. Dia tahu mak dia datang. Tapi kat mana mak dia ni? Orang kampung dia kata mak dia datang. Mak dia hantar surat tapi tak tahu penerbangan berapa. Dia pun macam mana lah nak cari kat mana ni. Tengah dia mengaji. Dah habis mengaji nak masuk sembahyang isyak. Tok Syekh dia salam. Kau ya? Dia sebut nama. Dia tu buta. Dah pergi sekarang. Pintu sekian, mak kau sekarang tunggu. Mak kau sekarang tunggu sekarang ni. Tercari-cari kau ni. Pergi sekarang. Dia pun pergi, tengok-tengok betul mak dia tercari-cari. Orang India kan ni, macam mana makcik-makcik India ni tercari-cari. Allahu Akbar. Wali Allah. Barangkali kita sekarang ni, beria-ria orang Arab kita kata wali. Rupanya ulama-ulama India pun ramai wali. Yang hafal-hafal hadis Nabi SAW, dan mereka juga Ahlul Bait. Ahlul Bait ni tidak semestinya keturunan Arab. Ramai Ahlul Bait. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Inna a'taina tu telah diberikan kepada kau wahai Muhammad. Kausar ada dua huraian ulama. Kausar memberi maksud kausar itu. Kausar telaga Kausar. Yang kedua kausar walaupun anak lelakimu wahai Muhammad semuanya meninggal dunia, tetapi keturunanmu bertebaran kausar seluruh dunia. Ahlul Bait bukan semestinya daripada Yaman. Ahlul Bait ni tak semestinya. Kita ni Habib daripada Yaman, kita kata ini Ahlul Bait. Ya betul. Dia salah satu susur jalur. Daripada Mesir pun ramai Ahlul Bait. Daripada Syria pun ramai Ahlul Bait. Daripada Jordan pun ada Ahlul Bait. Daripada Syria pun ada Ahlul Bait. Daripada Palestin pun ada Ahlul Bait. Daripada susur jalur ni ramai. Kausar. Maka oleh sebab itu kita kena jaga.
Adab kita, tidak kita menghormati satu bangsa, tapi kita pandang selagi orang tak nak mengaji dengan Tok Syekh ni, kata, ni mungkin daripada India, entah mana India mana dah, kita paria mana dah, rupanya dia wali Allah. Dia wali Allah, wali ni mastur. Oleh sebab itu kita perlu menghormati semua orang dan kita menjaga di sudut adab kita bersama dengan manusia. Sebab wali ni dia ada wali mastur, ada wali mastur nama dia. Sama balik kita qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid daraini. Mastur ni mana tersembunyi. Sah dijadikan dua orang saksi itu dengan orang yang mastur adil ni, kita pun tak tahu. Contohnya pasangan sekarang ni, pergi menikah ke wilayah Patalong. Wilayah Patalong. Kebanyakan wilayah Patalong ni orangnya adalah mazhab Syiah. Mazhab Syiah. Kebanyakan. Kebanyakan ialah mazhab Syiah. Tu siapa mazhab Syiah pergi buat korban di wilayah Patalong. Kita kata ngapa entah tak buat korban di wilayah Patani? Dia sikit-sikit. Rupanya dia pergi buat korban di wilayah Patalong. Rupanya wilayah Patalong ramai orang Syiah. Jadi golongan-golongan Syiah ni kalau nak buat korban, pergi wilayah Patalong. Dia tak nak pergi wilayah Patani. Sebab Patani mazhab Syafi'i. Wilayah Patalong. Kita tak tahu di sudut keadilan orang yang bermazhab lain ni, kita pun tak tahu macam mana menikah kat sana. Nikah. Dulu-dululah. Sekarang ni memang dah ada keputusan daripada Syekhul Islam sana dan kumpulan orang Islam sana telah memutuskan mana-mana pernikahan yang diakad nikahkan di wilayah Patalong tak sah. Jadi kita di Malaysia ni tengok wilayah Patalong automatik kita tak sah. Ni wilayah Patalong. Oh saya macam ni. Assalamualaikum lah pakcik. Apa nak buat? Dah menikah kat wilayah Patalong. Tahu tak siapa yang menikahkan? Tak tahu. Saksi itu pun tak tahu. Nampak ni? Kalau contohnya pergi ke wilayah Patani, pergi ke Naratiwat dan seumpama tempat di Satun dan sebagainya, tempat-tempat yang telah diiktiraf, lima wilayah yang telah diiktiraf, kita pun tengok macam baba-baba belaka. Pakai jubah, pakai serban, Datuk ada pula taylasan, ada pula serban. Itu bukan sebarangan orang boleh pakai rum. Itu taraf tok guru ataupun bahasa sana pakai baba. Serban, Datuk ada pula serban lagi satu begitu. Bukan sebarangan orang boleh pakai. Bukan ada sebarangan orang boleh pakai. Orang tertentu je. Kalau orang belum sampai taraf baba ni takkan pakai je. Dia seolah-olah ada ijazah nak pakai. Kita tengok ini memang baba ni kan. Kita pun yakin. Yakin. Tapi kita tak tahu dia ni betul ke baba ataupun tidak. Pernikahan macam mana? Oh ya, dikit ulama kata mastur, hukumnya adalah sah pernikahan. Sebab kita pun tak tahu duduk pergi negara orang. Dan tiada wajib dibicarakan daripada adil pada batinnya. Tak payahlah kita selidiki nak tahu ni dia adil ke tak adil. Nampak dia macam bagus, jernih je muka dia, kira adil lah tu gitu. Kira adil gitu. Macam kita ni sekarang daripada Melaka ni bawa orang menikah ke Perak kan, mana kita kenal anak kita pergi menikah kat sana. Dia pun sana pun akad nikah, kita pun ni saksi ni adil ke tak adil ni. Kita pun betul tak payah nak bicara, tengok-tengok mereka ni secara legal, secara betul untuk undang-undang kita kata yakinlah ni orang adil ni. Tak payah ditanya ni pakcik ni jadi saksi ni kencing diri ke kencing duduk. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau nak ikutkan, dulu saya dah baca kitab Bahrul Mazidi di masjid Bukit Katil, Masjid Raudhul Jannah. Dalam kitab Bahrul Mazidi, barang siapa kencing berdiri tak layak jadi saksi. Naya dia kalau ikut betul-betul kan. Sehingga Siti Aisyah berkata, la tusaddiqu, jangan kamu mempercayai kalaulah ada orang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Rasulullah pernah kencing berdiri, tapi kerana ada sebab.
Kerana sebab. Oleh sebab itu ulama kita Syafi'i tak layak orang tu jadi saksi. Nanya, kalau kita tanya banyak-banyak, ramai kencing berdiri. Ramai kencing berdiri. Jadi tak perlulah nak diselidiki, nak cari sampai batin ni, tak payahlah dia kata. Tak payahlah kita tanya, bang, abang jadi saksi ni, dulu zaman muda-muda tak sembahyang dah habis qada. Habis qada dah. Dia pun sengih begitu. Tak boleh jadi saksi anak saya nak menikah ni. Adakah kita nak begitu? Cukuplah pandang pada zahir kita. Dan dikenaki dengan mastur itu. Apa makna mastur? Yang tersembunyi. Iaitu mereka yang diketahui akan yang adil pada zahir. Nampak dia memang ahli jawatan kuasa masjid ataupun AJK, ataupun dia ni pegawai syarak. Dah pegawai syarak bukan minta takat muat ni, zahirnya menunjukkan bahawa orang ni adil lah tu, gitu. Dengan bercampur, sebab kita bergaul dengan dia, tiada disucikan dia pada hakim, tak perlu ditazkiyahkan. Ini istilah dalam sistem perbicaraan. Nama dia tazkiyatus syuhud, nama dia tazkiyatus syuhud. Contohnya, pihak plaintiff ni bawa dua orang saksi. Dua orang saksi. Saya tanya, daripada mana ni? Dia kata, saya daripada Duyung. Daripada Duyung. Okey. Daripada Duyung, dia bagi keterangan. Saya tengok dia macam kan. Ada macam kan. Saya boleh tazkiyahkan dia. Saya hantar satu surat daripada mahkamah, hantar satu surat kepada imam Masjid Duyung. Kita pun daripada mahkamah, letahib mahkamah, mohon pada imam ni siasat dia ni. Adakah dia ni orang yang baik ataupun ni geng-geng makfik? Kita pun datang lain macam dia, sunting gini kan. Sampai buka, dia barulah buka kan. Baju pun butang terbuka gitu kan. Dengan rantai pun buka rantai ni nak jadi ni macam ni. Lepas tu sini penuh tattoo lah apa semua kan. Bertattoo. Ini lah macam ni gitu. Kita nak tahu dia adil ataupun tidak. Dinama dia tazkiyah nama. Dinamakan tazkiyatus syuhud. Ataupun pihak-pihak ni daripada pihak defendant ingin mencabar keadilan saksi ini, mohon kepada mahkamah supaya dibuatkan tazkiyatus syuhud nama dia. Dalam Islam gitu. Sebab nak jadi saksi mestilah orang yang adil. Maka mahkamah akan tulis satu surat kepada imam ataupun orang yang ada autoriti untuk menyiasat orang ni betul adil ataupun tidak. Itu hukum asal hukum fiqh. Kerana hukum asal ialah memadai dua orang saksi, kita boleh bagi keputusan. Kerana di zaman sekarang susah nak kita jumpai sedemikian rupa. Nak adil, betul-betul adil ni, betul dia semayang penuh apa semua, nak datang ke mahkamah ni, nak bagi keterangan, nak dipasahkan pernikahan, dia bawa abang dia, bawa pakcik dia, rambut berikat-ikat begitu, kita tanya semayang, dia diam semayang. Adalah semayang raya, dia kata semayang lain tak semayang, dia kata. Macam mana? Jadi dalam Islam ni diperluaskan hukum. Yang disebut oleh Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dinamakan Al-Bayyinat, nama dia, iaitu keterangan. Keterangan saksi. Tidak dinamakan kesaksian. Ia memerlukan kepada banyak benda. Kita mengambilkan keterangan orang ni sebagai keterangan, tidak diambil secara penuh. Mungkin kita ambil dia sebagai 25%. Yang keterangan daripada orang ni pula 25%. Kerana kita ada 4 orang yang beri keterangan, tidak ada percanggahan di antara mereka ni. Jadi ada 4 orang ni, kemudian ada pula dokumen-dokumen lain yang ditenderkan kepada mahkamah, iaitu contohnya ada bukti rawatan di hospital, laporan daripada doktor bahawa berlakunya ada injet ataupun adanya kesan kecederaan, lebam dan sebagainya. Ini tisu ni jadi kecederaan dari sudut tisu dia dan sebagainya. Ini doktor yang diakui sah oleh kerajaan. Kemudian dia ada buat laporan, pergi balai polis, buat laporan di balai polis. Jadi polis pun ambil keterangan ni, jam sekian-sekian ada orang yang mengadu, contohnya. Jadi ada beberapa benda ni. Katakan laporan polis begini, laporan daripada doktor
Kita katakan sekian-sekian peratus, ada 4 orang memberi keterangan ni, walaupun tidak diterima sepenuhnya, tapi kena ramai sampai 4 orang, maka kita tengok keseluruhannya sudah mencapai lebih kurang 90%. 90% yang dinamakan zannul ghalib, kuat sakaan kita memang betul ini berlaku. Benar berlaku, boleh kita putuskan dan boleh kita berikan penghakiman. Tetapi kalau sekadar 2 orang saksi, tak ada laporan doktor, tak ada daripada laporan daripada mana-mana lah yang berautoriti, sekadar 2 orang, maka dia memerlukan tazkiyah ataupun perlu kepada yang dinamakan tazkiyatus syuhud. Tazkiyah asy-syuhud. Zaki ni maknanya, zakiyah makna disucikan. Kalau 2 orang sahaja, nama tazkiyatus syuhud. Dan tazkiyatus syuhud ini terbahagi kepada 2. Sama ada tazkiyatus syuhud di luar, sampai sekarang boleh. Kalau hakim rasa tak apa yakin dengan 2 orang saksi tersebut, dalam kes-kes untuk menentukan, katakan hibah, wasiat, wakaf, di sebelah pihak, tak ada orang cabar kan. Jadi kita tengok saksi ni boleh percaya, tak boleh percaya. Maka hakim boleh mohon tulis surat secara rasmi kepada sidang, kepada imam, untuk memberikan tazkiyah, orang ni betul apa semua, memang saya pula. Ataupun kita boleh panggil dia, sapinakan supaya hadir ke mahkamah untuk menentukan bahawa benar ada berlakunya hibah ataupun wasiat ataupun wakaf dan sebagainya. Dia banyak peruntukan lah, banyak peruntukan. Ataupun mohon pada penzahiran dokumen di bawah Seksyen 85, dizahirkan mana-mana dokumen yang tidak boleh dikeluarkan, maka minta supaya dizahirkan dokumen. Ini semua ada peruntukan, sekarang ni dah diperluaskan. Tapi hukum asal Islam 2 orang saksi boleh. Oleh sebab itu memerlukan kepada tazkiyah. Dan tazkiyatus syuhud, saksi inilah mahkamah, kita boleh soal utama, soal balas dan soal semula. Ini kita nak menentukan bahawa saksi ni cakap benar ataupun tidak. Mula-mula soal utama, kemudian pihak defendant boleh soal balas, nak menguji kesahan dia ni. Dia cakap benar tak cakap benar, begitu. Cakap benar dan tak cakap benar. Maka di situlah kita nak dinamakan tazkiyatus syuhud. Bila daripada soal balas, tenganga-nganga dia pun tak tahulah apa semua, ternyata dia cakap bohong. Cakap bohong. Bila cakap bohong, kita boleh menentukan bahawa saksi ini adalah tidak cakap benar. Ini juga dinamakan tazkiyatus syuhud di dalam mahkamah. Dalam mahkamah. Ini disebut dalam kitab kita ni, iaitu makna menyucikan. Ada kata cukuplah kita bergaul dalam bab nikah ni, tak payahlah nak bawa mahkamah, nak pergi tazkiyatus syuhud pula. Kalau begitu tak menikah orang semua. Tak menikah. Tiada wajib. Dia kata di situ. Tak perlulah, dia kata. Nak disucikan, tiada disucikan dia, tiada ditazkiyahkan syuhud tersebut, saksi itu, pada hakim syar'i, pada di mahkamah. Tak perlulah sampai nak bawa mahkamah gitu. Saya tak apa percaya ni, tak percaya dengan saksi tersebut, mohon tukar sajalah. Mohon tukar saksi yang lain. Boleh dibenarkan dalam pernikahan. Kata Syekh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, Syekh Ibn Hajar berkata, Syekh Ibn Hajar Haytami dalam kitab beliau yang bernama Tuhfatul Muhtaj, nama dia. Tuhfah ada 4 jilid. Tapi ulama syarahkan sampai kepada 12 jilid. Sekarang ni mungkin cetakan baru ni, Tuhfah ni jadi 6 jilid lah. Dan kata Syekh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, Syekh Ibn Hajar Haytami, di dalam Tuhfah, ya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, iaitu syarah kepada Minhajut Talibin di Imam Nawawi. Apa disebut? Tiada dihubungkan mastur adilnya itu. Tidak dikirakan mastur adilnya, tersembunyi adilnya. Masa bila? Tidak dikira tersembunyi adilnya. Masa bila? Apabila dia bertaubat, dia kata. Apabila dia bertaubat, apabila taubat orang yang fasik pada ketika akad. Waktu dia fasik, dia ni fasik. Sebab apa dia fasik? Dia tak semayang.
Dia tak semayang. Abang, saya kenal abang ni. Dulu main bola pun pakai seluar pendek. Orang azan maghrib pergi main bola lagi. Udahlah balik daripada main bola. Cabut bulu kemuncup sampai dekat dah habis azan. Takkan orang main bola ni, cabut bulu kemuncup punya satu sana. Orang Melaka panggil kemuncup. Cabut begitu. Dah tak semayang maghrib, layak jadi saksi. Astagfirullah, saya bertaubat sekarang ni. Maka tidak mastur dah di sudut keadilannya sebab dia bertaubat ketika itu. Begitu. Azan. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Dan kata Syekh Ibn Hajar Haytami di dalam dalam Tuhfatul Muhtaj, merupakan syarah Minhajut Talibin di Imam Nawawi. Syekh kata tiada dihubungkan mastur adilnya itu apabila taubat orang yang fasik pada ketika akad. Dah tak ada tersembunyi dah. Memang dia tak adil. Bila dia bertaubat waktu nak akad nikah, mengikut kaul yang paling kuat dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hendaklah ditunggukan sampai 1 tahun baru layak dia jadi saksi. Mana orang fasik, apa dia orang fasik yang telah kita bahaskan pada pengajian sebelum ini? Orang fasik itu mereka yang mengerjakan dosa besar. Contoh, tak puasa, dosa besar. Tak semayang, dosa besar.
Bukan kira dia berzina, berjudi dah. Itu benda-benda besar. Yang lain pun kira dosa besar. Tak solat, dosa besar. Tak puasa, dosa besar. Ada orang kita ni bulan Ramadan dia rajin puasa. Tapi semayang tidak. Semayang tidak. Macam mana nak jadi saksi? Kalau dia bertobat, dalam kitab kita ni menyebut, dalam bab saksi. Ada pun jadi wali, ketika itu dia bertobat, ketika itu dia boleh jadi wali. Tetapi kalau saksi, dia saksi dalam kitab kita, maka jika taubat ia daripada pasiknya, maka tiada sah dijadikan dua saksi hingga lalu setahun dahulu. Sehinggalah dia telah melalui taubatnya ni selama 1 tahun, dan memang dia qada habis semua ni, baru layak dia jadi saksi, baru boleh dihukumkan adil dalam bab saksi. Ini pandangan yang paling kuat di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i. Nak cari macam tu, belum tentu senang nak cari. Tapi hukum asal begitu. Mana dalam bab nikah ni dia straight, sebab dia menghalalkan benda yang sebelum itu tidak halal. Bersetubuhlah, nak menentukan, dan kalau bersetubuh dapatnya zuriat. Oleh sebab itu syaratnya berat. Syarat dia berat. Syaratnya adalah berat kerana dia membabitkan keturunan. Jadi waktu dia nak akad nikah, nak menjadi saksi ni, dia pun bertaubat. Dia kira tak adil lah. Kira tak adil, bukan mastur lagi dah. Kira dia tidak adil. Kata siapa ni? Kata Syekh Ibn Hajar Haytami rahimahullah ta'ala. Maknanya kalau kita nak akad nikah anak kita, kalau boleh carilah betul-betul adil lah. Betul-betul adil lah. Cari betul-betul lah. Orang yang betul-betul jaga syariat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini. Tetapi tiada sah dua saksi itu dengan dua saksi yang tersembunyi Islamnya. Dia tak tahu Islamnya. Tak tahu Islam dia. Islam ke tak Islam ni? Sekarang ni ada kat Islam lah. Tapi baru ni semalam saya mesyuaratkan tentang kita nak gali kubur. Ada kubur-kubur di Melaka nak dipindahkan. Ada satu tempat bukan di negeri kita lah, telah mufti mengeluarkan fatwa, gali-gali kubur ni bukan kubur orang Islam. Kubur ni bukan kubur orang Islam. Gali, tu jumpa satu jasad ni cantik, tak dimakan tanah. Jadi gempar. Jadi gempar. Kubur ni bukan kubur orang Islam. Kerana nak dibuatkan jalan. Kubur orang Islam. Tapi jasadnya tak dimakan tanah. Jadi perkara ni dibawa kepada Jabatan Mufti. Mufti pun buat siasatan lah. Sebenarnya kuasa boleh juga pergi ke mahkamah. Kalau pihak-pihak ni tidak mau hadir, kena bawa pada mahkamah lah. Mahkamah ada bidang kuasa dan penentuan Islam atau tidak seseorang tu. Panggil lah, tanya siapa punya kubur ni, dapatlah diketahui bahawa ada keluarga dia yang masih hidup. Tanya, rupanya arwah bapa dia ni masuk Islam. Sembunyi-sembunyi, kan? Sembunyi-sembunyi. Dia Islam. Anak dia kata memang bapa dia Islam. Kami tak apa setuju sangat di Islam, tanam kat situ. Allahu Akbar. Allah tunjukkan bahawa jasad bapa dia ni tidak dimakan tanah sebab dia mengucap kalimat syahadah. Walaupun ditanam dalam perkuburan bukan Islam. Walaupun ditanam dalam perkuburan orang Islam. Macam mana? Baru saya pun teringat dalam kitab Syarhus Sudur li Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala, bila orang tanya bagaimana keadaan jasad orang Islam ni ditanam di dalam perkuburan orang Islam, adakah apa yang ada orang sebut nanti kalau jiran sebelah ni kena balon dengan malaikat, pukul dia pun terseksa, Allah terseksa aku, sebelah ni kena seksa, menangislah mayat ataupun jenazah yang dalam kubur ni terseksa. Lalu kita dengar ustaz-ustaz ceramah gitu kan. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan orang ni.
Kalau orang yang alim, walaupun berjiran dengan orang yang jahat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menginayakan dia. Allah bentengkan, seolah-olah dia ada dalam taman-taman syurga. Dah duduk taman syurga, macam mana pula boleh tahu pula orang neraka sebelah? Kan? Kalau tidak apa kita doa, Allah baja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman-taman syurga. Dah masuk taman syurga, macam mana pula tahu jiran ni kena pukul dan tak kena pukul? Ada ustaz-ustaz selalu ceramah kan, oh, berjiran dengan orang tak baik, nanti dalam kubur dia pun terseksa. Maka datanglah orang pergi sedekah pahala kat orang sebelah ni, barulah dia rasa selesa. Dah duduk dalam taman syurga, macam mana pula nak terasa pula orang sebelah ni api neraka pula? Begitu. Jadi bila disebut semalam, saya mesyuarat semalam, oh Allahu Akbar. Ini memang Allah tunjukkan. Mungkin dengan cara itu anak dia pun tengok, lama-lama lebih baik kita angkat syahadah kan. Bapak kita ni, yang lain semua reput habis. Yang ini bapak dia kekal. Maka dipatuakan hendaklah dipindahkan kepada perkuburan orang Islam, dan ahli keluarga ini pun redha. Ahli pun redha. Tengok memang terkejut, Allahu Akbar. Tengok bapak dalam keadaan cantik lagi, seolah-olah macam baru mati. Sedangkan tak silap saya dah 3 tahun 3 tahun. Ini Allah tunjukkan. Allah tunjukkan. Di Melaka ni pada tahun 80-an dulu ada satu kubur yang telah digali, tapi saya tak mau sebut tempat lah. Ketika digali, memancar darah. Pancar, panggil anak beranak dia untuk mengesahkan betul lah. Mak dia ada seorang yang mengajar Quran, sentiasa berdamping dengan Quran. Dia bukan apa, dia mengajar Quran sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan jasad dia dan telah dipindahkan. Telah dipindahkan. Sekarang Melaka akan buat satu SOP gali kubur. Sebab ada berlaku baru ni, tukang gali kubur, dia gali. Dia kata tak nampak, dia balik. Dia claim duit kan. Mahal gali kubur. Sebenarnya berani nak gali kubur? Saya tak berani. Dia gali kubur, dia gali, tak ada. Sedangkan ahli waris kata ada lagi. Dia kata mana ada, dah hancur dah. Dia gali tak sampai 3 kaki, dia pun balik. Maka keluarlah ada kaedah sekarang ni, kaedah menggali kubur atas sebab-sebab tertentu. Contohnya, kalau kita pergi ke Uhud, tempat perkuburan Sayyidus Syuhada, di situ, di zaman kerajaan dulu Muawiyah, ketika nak buat aliran air terkena kubur ni. Maka Muawiyah berkata, wahai ahli-ahli waris kepada yang meninggal dunia, ambillah, pastikan mana dia, pastikan manakah ahli waris kamu yang dah meninggal dunia, dan pindahkan kepada kuburan yang ada sekarang ni. Maknanya jasad-jasad yang syuhada dalam peperangan Uhud ni ada tidak dimakan tanah, sebab orang kenal lagi dan dipindahkan. Itu tempat sekarang tu adalah tempat yang satu sudah dipindahkan, dan satu tempat yang kita pergi ziarah Uhud tu, berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh Khalifah Muawiyah atas dasar kepentingan dan kemaslahatan, boleh kita pindahkan kubur tersebut dengan syarat-syaratnya mesti dipatuhi. Kalau ada tulang apa semua pun kita kena kumpul dan kita kena pindahkan. Jangan dibiar begitu saja ditolak oleh jin tolak ni, kita tolak begitu dah. Dia mesti ada ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Sama balik kita. Itu selingan cerita. Maknanya ada juga jasad yang tidak dimakan tanah ni. Mudah-mudahan Allah juga kurniakan kita begitu. Walaupun kita bukan orang alim, apa semua, bukan syekh-syekh kabir, tapi kita jaga salat, kita jaga puasa, kita jadi orang yang baik, insya-Allah Allah hormat, jagakan kita ni sehingga tanah pun tak nak makan kita. Cacik pun tak mau makan kita. Ini cerita Ba'adil. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kalau tersembunyi Islamnya macam mana? Kalau tersembunyi Islamnya, disebut dalam kitab kita,
tiada sah dua orang saksi itu, tetapi tiada sah dua saksi itu dengan dua saksi yang tersembunyi Islamnya. Nampak? Tak tahu Islam dia tak boleh. Dan merdekanya, di Melaka ni pun ada satu meninggal dunia di mana, Sungai Udang. Tak tahu identiti dia. Muka dia bukan orang kita Melayu. Tapi disebabkan dia berkhatan kan. Berkhatan, maka kerana dia berkhatan, rupanya dia memang masuk Islam. Dan ahli keluarga dia pun boleh terima bapa dia masuk Islam, dan dia nak tengok macam mana orang Islam uruskan. Orang Islam pun dia tengok daripada mandi, dia tengok daripada sampai kapan, sampai tanam. Dia kata kami puas hati. Dia agak kita ni campak-campak dalam kubur kan. Jadi dia tengok mandi, dia kata dia pun tak sampai tahap itu. Mandi, kemudian kapankan, tanam, ada pula talqin kan, talqin. Dia agak dia aja talqin, kita lagi ada talqin. Talqin ni paling baik ialah 3 kali. Talqin, tapi Melaka tak ada talqin 3 kali. 3 kali pakat balik orang kan. 3 kali. Dia afdalnya ialah talqin 3 kali. Kerana mengambil istimbat ataupun pengajaran daripada hukum, kita talqinkan ketika nak mati 3 kali juga. La ilaha illallah kan. Nah, tunggu sekejap, kita talqin la ilaha illallah kan. Kemudian la ilaha illallah. Oleh sebab itu ulama kita mazhab Imam Syafi'i kata, walaupun sudah ditanam, sunat ditalqinkan sebanyak 3 kali. Mana 3 orang ni dia dibenarkan duduk, berbeza orang lain menunggu. Ada sunat ia berdiri bagi orang yang baca talqin, seolah-olah supaya dia mentalqinkan di telinga. Oleh sebab itu 3 orang ni boleh duduk ketika membaca talqin. Adapun kita belakang, kalau badan sihat-sihat, adalah sunatnya kita berdiri. Ada orang pun talqin boleh duduk. Mana talqin kali pertama, talqin kedua, talqin kali ketiga. Ini disebut dalam kitab fiqh kita. Adalah seolah-olah sama seperti ketika mana hendak menghembuskan nafas terakhir, ditalqinkan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Sini 3 kali, Jeffrey. Sekali je kan. Sini sekali, Perak pun sekali. Kecuali Kedah 3 kali. Kedah biasa 3 kali. Sebab sana ramai tok-tok guru kan. Saya di Pasir Tumbuh dulu, Tok Guru Haji Hashim pun baca 3 kali. Tok Guru ramai, dia tahu hukum fiqah. Kita ni kita tak baca kan. Jadi kita pun apa pula pelik 3 kali ni kan. Orang baca sekali, tiba-tiba pelik 3 kali. Wahabi apa pula ni, kita kata. Dah 3 kali ni sebenarnya dalam kitab fiqah ialah 3 kali yang terlebih afdal. Terlebih afdalnya 3 kali. Dan mengingatkan yang hadir, inilah juga keadaan ketika kamu ditalqinkan besok ketika nak mati, 3 kali akan ditalqinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Dah tu selang sekejap, jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang nak mati ni tak tersebut dia la ilaha illallah 3 kali. Tu sama balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tidak dikirakan sah jika mastur ataupun tersembunyi di sudut Islamnya gitu. Dan merdekanya seperti bahawa adalah, dan merdekanya ini 2 orang saksi. 2 orang saksi ini merdeka ke hamba tersembunyi. Seperti barang adalah pada suatu tempat itu bercampur orang Islam dengan orang kafir, dan orang merdeka dan sahaya, tiada ghalib. Tak tahu, sama je. Islam pun banyak itu, kafir pun banyak itu, dan tak ada tanda-tanda bahawa kalau meninggal pun tak tahu, sama je dia orang ni. Muka pun sama seiras. Sama seiras kan. Macam India sama je. Tu kedai-kedai mamak tu kan. Sama dia, rupanya dia India. Saya di bagian data di masa duduk di Gombak dulu. Sampai orang surau pulau kan. Kedai dia.
tak nak pergi. Saya kata, kenapa ustaz pergi cakap dia okey tu? Tu, yang buat lamb chop, chicken chop tu, pergi kat Batu Cave. Saya tengok botol dia terten sini. Bila saya datang, ustaz, saya masak, bukan dia masak. Bila saya datang, dia kata, ustaz, lama tak datang? Saya kata, macam mau datang, tukang masak dia pun bukan Islam. Ustaz datang, saya masak. Saya masak, dia kata. Dan bukan masalah saya, orang lain sampai surau pun tak datang. Masalah, bila orang tahu dia tu bukan Islam, bukan Islam. Ini pun jadi masalah kan. Jadi kalau bancuh air tu tak apa. Kalau masuk masak makan, buat mi mamak lah apa semua ni, menjadi isu lah. Sebab muka sama. Kalau Taman Sri Gombak tu ada satu restoran pula, betul-betul dekat dengan Maybank. Dia toke dia bukan Islam, India betul. Makan pun ada daun pisang, tapi pekerja dia orang Indonesia. Bila orang datang, dia tutup dia punya patung dia. Ini pun tak tahu dah dapat sijil halal ataupun tidak kan. Dulu tak dapat sijil halal, tak tahulah sekarang. Ramai orang Islam pergi makan. Kalau betul dia halal, alhamdulillah. Tapi kalau tak halal, jadi masalah kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini. Amin. Tak ada dan tiada ghalib. Maknanya campur semua. Bahkan jika diangkatkan dengan dua orang yang tersebut itu, kemudian nyata Islam keduanya. Bila tak tahu kan, muka sama-sama putih kan. Muka sama-sama putih. Kalau kita pergi negara China, sama-sama putih. Jadi saksi kan, dua-dua. Kita kata, mana satu ni Islam ke tak Islam, Islam tak Islam kan. Tak apalah, dia kata. Sebab undang-undang sana kan. Saya pergi ke sana untuk buat kajian macam mana perceraian, akad nikah. Dia bukan ada mahkamah syariah. Macam mana akad nikah, macam mana perceraian, macam mana nak menentukan orang ni sah ke tak sah lepas cerai. Orang Islam sana susah. Dalam bilik imam je. Imam pun kata benda ni sah kan. Dah tu untuk jadikan dia sah undang-undang, pergi. Dia bukan ada macam kita ada mahkamah, kena soal balas, soal apa semua, tak ada. Jadi kita ni alhamdulillah dah sempurna, kita kena jagalah gitu. Orang lain dalam negara yang susah, baru ni ada mahkamah pula pergi pula buat kajian di Hong Kong pun begitu juga. Tertekan orang Islam sana macam mana kan. Dari sudut semayangnya, dari sudut nikah kahwinnya. Jadi mereka ni tak ada mahkamah syariah tentang wasiat dan sebagainya. Pergi mahkamah dia lah. Imam-imam ni lah yang peranan. Datuk imam-imam ni semua dah tu belakang. Dia tu. Kalau nak sembahyang Jumaat, pukul berapa nak sembahyang ni? Dia kata tunggu sampai orang datang. Dah datang ramai-ramai, azan pun dalam masjid je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sana azan mazhab Maliki, Hanafi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah pun dia 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, dia sama begitu. Sama, kamat dengan azan sama. Kamat dengan azan sama. Kalau kamat pun macam azan dalam mazhab Hanafi, dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi azan dengan kamat sama. Bila Allahu Akbar dia, imam tak ada tanya saf tak ada dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, imam terus. Dia Allahu Akbar, imam terus takbiratul ihram. Itu Hanafi. Sebab itu Hanafi ni dia berdiri terus. Tak nak tunggu saf, dia memang saf dah. Bila Allahu Akbar ni memang sudah ada dalam keadaan saf. Allahu Akbar saja imam terus. Allahu Akbar terakhir, imam terus takbiratul ihram. Mana tak ada doa-doa lah, mana ada doa. Doa ni dalam mazhab kita Syafi'i kias pada doa azan. Sama balik kita. Itu cerita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Macam mana ni?
Tiba-tiba dah akad nikah, betul lah orang ni Islam, kan? Kemudian nyata Islam keduanya, betul orang ni Islam. Waktu akad nikah tadi betul Islam. Dan merdeka keduanya, betul-betul memang merdeka, bukan orang hamba. Jawapannya sah ke tak sah? Syekh jawab. Maka sah seperti dua khunsa. Kemudian nyata laki-laki keduanya seperti barang yang telah tersebut itu. Ini kalau berada dalam sebuah negara yang mana kita tak boleh bezakan yang mana Islam dengan bukan Islam. Contohnya di Thailand, kan, sama muka sama je, kan, dua-dua pun cakap Siam, kan? Ini pun cakap Siam, ni cakap Siam. Kita pergi menikah kat sana. Kau pergi mana? Chiang Mai menikah. Oh, Chiang Mai, kau faham ke cakap sana? Oleh sebab itu sekarang ni belum dapat lagi. Dia telah memohon untuk membolehkan menikah ni. Tapi masih lagi tidak diiktiraf. Yang diberikan pengiktirafan hanya 5 wilayah sahaja. Di Thailand ni ada 5 wilayah. Kerana pergi wilayah yang lain cakap pun tak faham. Muka pun sama, kan? Nanti kita pun tak tahu di Islam ke tak Islam, sama-sama cakap Siam. Andainya kita tengok Islam cakap Siam, Islam tak Siam. Lepas akad nikah dia tunjuk Islam, dia kata sah tak? Ya sah. Bila buat pengesahan bahawa ternyata saksi dua orang tadi memanglah orang Siam tapi dia Islam, sah, boleh disahkan. Ikut hukum fiqh, hukumnya ada sah. Dan seterusnya lagi, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan memadalah dengan katanya dua saksi itu adalah kami keduanya ini Islam. Dia ngaku dia Islam dah cukup lah. Tapi sekarang ni ada dokumen. Dulu-dulu lah ni. Kalau dia kata dia Islam ada bukti, cukup dia kata. Dan tiada memadai jika berkata keduanya kami merdeka. Tak. Kalau merdeka, dia membabitkan ketua, sayyid dia. Betul ke sayyid dia telah merdekakan dia? Tapi kalau Islam, di atas redha dia sendiri. Betul kami Islam. Tapi kalau dia merdeka, kena tanya ketua dia. Dia merdeka ataupun tidak. Berbeza dia kata, sekiranya mereka itu adalah hamba. Berbeza kalau mereka itu adalah hamba abdi. Tiada memadai jika berkata kedua, ini saksi tadi, kami merdeka. Dan jikalau mengkhabarkan oleh satu orang adil dengan fasik dua saksi yang mastur itu, maka batallah nikahnya sebab hilanglah masturnya itu. Ini cerita lain pula. Kalau lah habis akad nikah, ada seorang saksi yang adil, dia kata yang akad nikah tadi saksi tu, dia tu orang tak semayang tu. Kata, dia kata, tak semayang jadi saksi apa tak semayang. Dia kata begitu. Jadi dia kata pasiklah tu. Adakah boleh diterima pakai? Ya kalau orang tu adil. Tok Imam ni kata, apa panggil dia tu jadi saksi? Contoh, Tok Imam, aku kenal dia tu tak semayang, dia kata. Tak semayang. Aku pun pernah panggil dia. Kenapa kau tak semayang? Kubur lain-lain Tok Imam. Kubur lain-lain. Contohnya lah, contohnya kan. Adakah terbatal? Maka batal nikahnya sebab hilang masturnya itu. Boleh difarakkan perkahwinan, kena diperbaharui balik nikahnya. Bersalahan jika mengkhabarkan satu adil akan fasik saksi yang zahirnya pada hakim, maka tiada diterima katanya melainkan dua orang yang adil. Ini cerita lain. Kalau dalam batas kita syuhud, untuk menentukan bahawa saksi itu adil tak adil depan hakim, kena dua orang saksi yang adil. Dalam sistem penghakiman, sekurang-kurang wa ashhidu zawai adlin minkum, maka hendaklah dipersaksikan dua orang laki-laki yang adil. Sebab ini dalam kehakiman. Kehakiman mestilah kita nak sampai taraf yakin, hendaklah dua orang saksi. Dia berbeza apabila dibawa ke depan hakim syar'i.
Syekh ni kata. Tetapi kalau belum tidak diadapkan di hadapan syar'i, maka hukumnya boleh terbatal. Boleh terbatal. Apapun, kalau zaman sekarang ni bawa ke depan hakim lah untuk menentukan terbatal ataupun tidak pernikahan tersebut. Sekarang dah ada undang-undang kan. Tak menjadi masalah dah. Contoh dia menikah tak mana-mana, bapa ni tak berapa yakin kan. Bapa ni tak yakin. Anak ni pergi menikah tak mana-mana. Ikut jantan ni. Dia sedang belajar, tapi biasanya tak lama lah dia orang ni. Kalau lari-lari ni dapat anak ataupun setahun cerai. Pergi lari tak mana-mana, bapak dia pun sah ke tak sah nikahan ni, tahu wali dia macam mana, saksi macam mana. Jadi dia pun mohon pada mahkamah untuk menyiasat atau menentukan sah ataupun tidak, sebab dia nak cabar betulkan. Ternyata contohnya pasangan ini gagal membawa di hadapan hakim bicara siapakah walinya, siapakah dua orang saksinya. Sebab apabila bernikah di luar kawasan, maka hakim hendaklah mengarahkan membawa dua orang saksi tersebut. Ini memang payahlah. Memang tak boleh. Dia kata macam mana nak bawa daripada Thailand? Kau pergi ke Thailand boleh? Bayarlah orang Thailand tu datang sini. Bila dia gagal, hukum asal, maka wanita adil lah, sebab kita tak tahu tempat dia. Maka pernikahan ini terpaksa dibatalkan dan difarakkan. Bapa dia kata, aku setuju kau orang semua kahwin. Maka batalkan, nikahlah negeri Melaka boleh diiktirafkan di sini. Ataupun pernikahan yang sana, kalau dapat anak ni, itu kena detail lagi. Kalau dia sudah dapat anak, perlu dipendetilan. Sama ada pernikahan itu batil, tidak boleh dinasabkan anak, atau pernikahan itu fasid, maka pernikahan ini perlu dinikahkan semula, anak boleh dinasabkan. Itu dalam perbicaraan. Kita kena teliti satu persatu, sama ada nikah itu batil tak boleh nasab. Batil tak boleh nasab. Memang tangkap muatnya. Tadi ada satu mahkamah tinggi. Dia orang tanya saya macam mana ustaz ni. Perempuan ni asalnya dia berubat. Suami dia bawa dia berubat dengan ustaz yang mengaku ustaz ni. Ni nama perubatan Islam. Semua orang mengaku dia ustaz. Nama semua perubatan Islam. Jual nama Allah yarhamuh. Ustaz Harundin. So ini anak murid Ustaz Harundin maksudnya. Iyalah, semua dia guna nama Ustaz Harundin, Allah yarhamuh. Berubat, syok pula dengan ustaz ni. Balik dia benci pula dengan suami dia. Maka ustaz ni pula ajar, minta supaya suami dia ceraikan dia. Dah tu menikah. Bila menikah, macam dia terpinggal-pinggal menikah ni kan. Dah menikah, sedar pula. Ni bomo-bomo ni. Ini betul berlaku ni. Dulu ada seorang nikah di Perak pun sama begitu. Saya di UIA dulu ada seorang student ni. Sampai orang kata, ustaz, ni ustaz tengok ni perempuan ni. Dia terpinga, teringat tok ayah. Asal dia ni macam kena kacau. Kemudian berubat dengan nama, orang panggil dia tok ayah dekat Taman Sri Gombak, tok ayah. Dia pergi berubat-ubat, sampai ke UIA, dia termenung, tok ayah. Lepas tu doktor-doktor semua kawan-kawan kan, dia kata syukuri kau pergilah ubat dia. Ya aku nak ubat-ubat ni, ini anak dara orang kan. Saya tanya dia, apa tok ayah kasih? Dia kata bagi buah pisang. Buah pisang balik dia tak sedar gitu. Dia tersebut tok ayah betul. Disebut dalam ilmu perubatan dia ain nama dia. Min ainil lamma. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya bacakan dan suruh dia minum dan mandi, dia sedar balik. Mana bukan sebarangan kita boleh pergi kan? Orang kata ni perubatan Islam, kita bawa isteri kita disapu. Isteri kita disapu. Ini kisah benar ni tadi Isteri orang disapu kan? Udah tu baru sekarang dia baru sedar pula. Walaupun dia sapu bini orang. Nama perubatan Islam.
Buruk nama perbuatan Islam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Mana tadi? Jikalau mengkhabar oleh satu orang yang adil dengan fasik dua saksi yang mastur itu, maka batal nikahnya sebab hilang masturnya. Bersalahan jika mengkhabarkan satu adil akan fasik saksi yang zahir pada hakim, maka tiada diterima katanya, melainkan dua orang yang adil dikabulkan, diterima katanya, dan memadalah fasik dan adil itu dengan masyhur. Ini kalau depan hakim kena dua orang saksi. Dengan dua orang saksi. Dan jikalau nyata kemudian pada akad keadaannya saksi itu fasik, atau sahih, atau kafir, atau lainnya, apa hukumnya? Ternyata memang dua orang saksi tadi, ataupun salah seorangnya fasik, tak semayang, tak puasa, contohnya. Kaki judi. Kaki judi. Macam mana ni fasik? Ternyata memang fasik, hukumnya tiada sah nikahnya. Kena mohon pada mahkamah untuk memfarakkan perkahwinan. Kalau wali ni setuju juga nak nikah, pergi nikah balik semula. Pernikahan dulu macam mana? Kita tengok kalau betul mengikut syarat-syarat dan rukunnya, hanya saksi ni aja yang fasik, pernikahan itu kita hukumkan fasid dan boleh dinasabkan, dan kita akan keluarkan perintah, anak ni boleh nasab dan pergi kepada Jabatan Pendaftaran Negara, anak ini boleh nasabkan. Besok ianya mereka ni boleh dapat harta pusaka, dan bapa dia tadi pun boleh mengakadkan nikah. Pernikahan ni dah fasid, kita farakkan. Bila farakkan, sebab dia nak kahwin, dia boleh terus kahwin. Pergi pejabat agama, isi borang, wali pun pergi sana, boleh. Tak perlu tunggu 3 kali suci. Sebab pasangan yang sama. Dan anak kalau ada 2-3 orang pun semua ni, kita akan perintahkan, anak ni boleh dinasabkan, pergi pejabat agama, pergi ke Jabatan Pendaftaran, Jabatan Pendaftaran menerima perintah mahkamah ni, anak ni boleh nasab, dan pegang dia sampai bila-bila. Sebab dia akan ada 2 sijil. Sebab nikah dulu tak sah, dia tak ada sijil, ataupun ada tak ada sijil, tapi anak ni lahir dulu, kemudian nikah kedua, macam mana besok nak menikah? Pergi pejabat agama, ni nikah 2018, anak ni lahir 2006. Macam mana kan? Perintah mahkamah itu kena simpan sampai bila-bila. Sebab kita telah hukumkan anak ini adalah anak yang sah taraf. Kenapa? Kerana nikah itu fasid, ditajdidkan, diperbaharui nikahnya pada tahun 2018 katakan. 2018 dengar ceramah begini, tengok YouTube, Allah, bang, kita nikah kita dulu tak iktiraf lagi. Nampak ni? Tak iktiraf lagi. Allah tahu. Abang cakap Allah tahu kan. Anak kita besok nak kahwin macam mana? Takkan masyarakat nak nikah besok pakai wali hakim? Pakai wali hakim, tiba-tiba rombongan daripada bakal pengantin ni, lelaki ni mengamuk. Mengapa pula nikah wali hakim? Nampak dia? Anak gampang ke? Doh. Awak janganlah tuduh-tuduh anak saya anak gampang. Ni wali hakim. Nampak dia? Ini berlaku ni. Saya tak mau keturunan saya ni nikah dengan anak gampang. Dia akan jadi masalah ketika mana anak ini nak berkahwin atau besok meninggal dunia, maka hendaklah disegerakan. Dia dengar-dengar macam ni, datang ke mahkamah, tapi menikah 2006, buat pengesahan 2018. Ternyata 2006 dulu pernikahan adalah fasid. Bila fasid, kita keluarkan perintah, anak ni boleh dinasabkan, tetap anak ni dinasabkan. Besok dia boleh dapat harta pusaka, bapa ni juga boleh menjadi wali. Boleh jadi wali. Tetapi kalau nikah itu batil, tak boleh nasab dan tak boleh mendapat harta pusaka. Itu berat dia punya implikasi pada nikah tak ikut cara ni, tak ikut cara. Jangan main-main. Nak seronok-seronok nikah sana, tiba-tiba batil. Ataupun hilang pula sijil nikah. Ada orang Bukit Katil, tapi saya tanya Tok Imam pun tak kenal. Dia kata saya duduk Bukit Katil. Bukit Katil kat mana? Saya kata, mana sijil nikah? Dia bukan orang Bukit Katil. Dia kata banjir dah hilang. Takkan sampai hilang. Siapa saksi awak? Keluarga dah mati. Dia kata keluarga dah mati. Dia semua dia kata keluarga dah.
Adakah awak sebatang kara? Takkan awak ni orang Bukit Katil ke? Bukan Bukit Katil. Kalau Bukit Katil, saya tahu siapa Tok Imam Bukit Katil. Saya boleh panggil Imam Bukit Katil datang sini. Jangan panggil. Kita. Apa dia kacau kan? Anak perempuan nak menikah. Anak perempuan nak menikah. Dulu dia kata menikah dekat Thailand. Dah tu kata sijil, mula-mula dia kata banjir. Kemudian dia kata sijil hilang. Kemudian macam-macam lah. Ini jadi masalah. Suami pun sudah tak ada, entah mana-mana pergi. Anak ni nak nikah kan? Anak ni nak nikah. Jadi masalah nanti pihak lelaki tak setuju pula. Jadi kelang kabut. Jangan lari-lari, nikah cara betul. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan jikalau nyata kemudian pada akad keadaan saksi itu fasik atau sahaya atau kafir dan lainnya, maka hukumnya adalah tidak sah, tidak sah nikahnya, dan hanya kenyataan yang demikian itu dengan saksi atau dengan ikrar dua laki isteri atau diketahui oleh hakim. Nampak ni? Sama ada suami isteri ni mengaku, dia kata kami dulu menikah, tangkap muat je kawan-kawan jadi saksi. Nampak ni? Dia ikrar ataupun dihadapkan di hadapan hakim untuk mengesahkan perkahwinan, iaitu di atas peruntukan mengesahkan perkahwinan. Di bawah, kalau negeri kita ni, di bawah Seksyen 12 untuk menentukan pernikahan itu sah ataupun tidak. Boleh didaftar ataupun tidak dalam negeri kita ni. Kalaulah ianya sah dan kita daftarkan mengikut Seksyen 12 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002 yang telah dipindah pada tahun 2002 dulu. Inilah di antara sebahagian yang berkaitan tentang nikah kahwin ni. Kesimpulannya kena jaga-jagalah supaya tidak menjadi masalah pada masa akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita ni diberkati dan diridai oleh Allah Ta'ala. Tak sempat nak baca hidayatul sebiana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqimis salat.